Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 1, kita akan melanjutkan ke bab 11 yaitu pengenalan set. Insyaallah ini pun tajuk yang senang, oke? So, yang kamu kena lakukan hanya stay fokus. Alright. Oke, sebelum kita masuk tajuk, kita baca dulu nih ya. George Cantor 1845-1980 merupakan seorang ahli matematik berbangsa Jerman. Yang pertama memperkenalkan teori set. Beliau mengungkapkan karya yang berpengaruh. Jadi yang pertama kali mengungkapkan teori set ini adalah George Cantor. Oke. Sudah cukup itu saja. Nah, kemudian kita masuk pada tajuk set. Okay. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya membahas sudut. Okay. Sekarang kita akan membahas tentang set. Alright. Dalam kehidupan harian kita boleh mengelaskan bahan gitar semula kepada beberapa kategori yaitu kertas, plastik, kaca, aluminium, bahan fabrik, dan lain-lain. Bagaimanakah kategori bahan ini diwakilkan secara matematik? Oke, inti daripada set adalah mengelompokkan. Oke. Membuat kategori daripada data yang kita punya. Oke. Latih diri 11.1e. Kelaskan objek dalam senarai bawah kepada pengangkutan darat, laut, dan udara. So, daripada senarai di bawah ini, kamu boleh senaraikan mana yang pengangkutan darat, mana yang laut, dan udara. Kereta darat, lori darat, kapal darat, kapal nih laut, ya, helikopter, udara, roket udara. Sebetulnya roket pengangkutan nggak? Kapal terbang, udara, ya, van darat, bus darat, sampan laut, bot laut, ferry laut, belon udara, panas udara. Oke, macam tu saja. Oke, kamu tulis pengangkutan darat bla bla bla, pengangkutan laut bla bla bla, pengangkutan udara bla bla bla. Oke. Kemudian bagaimana menguraikan satu set? Oke. Jadi di sini baru kita belajar formula. Ya, yang pertama adalah untuk menentukan set. Oke, misalnya kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang dalam set E. Oke. Set E. Cara membuat set ada 3. Yang pertama perihalan, penyeraian, yang ketiga tata tanda pembina set. Oke. Yang pertama perihalan. Oke. E ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Oke. Ini cara perihalan. Artinya apa? Artinya macam menguraikan saja macam itu ya. Selanjutnya penyenaraian. Set E boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda macam ini. Oke. Jadi E sama dengan, oke, kalau dengan penyenaraian, ya kita tak menulis macam ini, kita macam tulis definisi. Nah, oke, sekarang dalam penyenaraian ini kita terus senaraikan unsur dalam set. Oke, unsur dalam set E, yaitu set warna dalam jalur gemilang. Kita boleh tuliskan dengan macam ini. E sama dengan kurungan, tapi kurungannya kena buat macam ini. Oke. Nah, ke situ kamu tuliskan merah, putih, biru, kuning. Oke, setiap unsur dipisahkan dengan koma dan selang 1 kali. Oke, macam itu. Ini cara penyenaraian. Oke. Kemudian ada cara yang ketiga adalah tata tanda pembina set. Oke. Jadi caranya tengok E sama dengan kurungan juga X, nisbah X ialah warna dalam jalur gemilang. Oke. Jadi kalau penyenaraian disenaraikan terus, kalau tata tanda pembina set dibuat bentuk macam nih. Ini ada 3 bentuk, oke? Sekarang contoh yang pertama. Oke. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyelesaian, dan tata tanda pembina set. Jadi ada 3 cara, oke? Malaysia, macam mana? Oke. Dengan perihalan P. Oke, kita buat huruf untuk menandakan set Malaysia adalah dengan set P, contohnya, oke?
Pi ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia, itu dengan perihalan. Oke. Kemudian selanjutnya dengan penyenderaian P sama dengan MALYSE. Jadi unsur yang sama tidak perlu diulang. Macam Malaysia berapa E? Ada 3 E kan? Tulis satu aja ke sini. M ada satu, tulis satu. Ya, macam mana nak susun saat? Daripada A, B, C, D ke atau daripada mana yang lagi depan? Oke, mana yang lebih depan? Nah, kita tulis dulu. Macam M kita tulis. Lepas tu E kita tulis. Lepas tu L kita tulis. Lepas tu E dah tulis di awal, tak payah tulis lagi. Lepas tu Y tulis sini. Koma selang S tulis sini, koma selang I tulis sini, tak ada lagi sebab E yang kedua ni dah disebutkan di awal. Jadi penulisan set dalam penyenaraian tidak boleh ada yang sama, tak boleh ada unsur yang sama. Macam kamu tulis E 2 kali tak boleh. Oke. E 3 kali lagi tak boleh. Oke, macam tu. Jadi unsur yang sama tak perlu diulang. Alright. Kemudian dengan tanda pemindah set, oke, P sama dengan buat kurungan X nisbah X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Oke. Jadi perbezaan dia hanya bentuknya saja. Perihalan macam definisi, penyenaraian disenaraikan terus, tata tanda dibuat macam ni. Alright. Oke. Kemudian yang B, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Nombor ganjil tu yang tak habis dibagi 2. Oke. Yang kurang daripada 20. Alright. Katakan setnya adalah Q. Oke, kita nak buat set yang B ini sebagai set Q. Oke, perihalan Q adalah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Oke. Jadi perihalan tu kena ada ialah macam ni. Ialah atau adalah boleh. Oke. Kemudian penyenaraian Q sama dengan kita senaraikan terus. Nah, di penyenaraian ini kita kena berpikir dulu. Oke. Let's say katakan yang perihalan tata tanda pemilihan set kita tak payah fikir, penyenaraian kita kena pikir dulu. Oke. Apa saja nombor ganjil yang kurang daripada 20? 1. Lepas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 21 tak masuk sebab dia lebih daripada 20. Oke, kemudian tata tanda pemilihan set senang, buat macam ni saja. X nisbah X ialah nombor ganjil dan X kita boleh wakilkan kurang daripada ini dengan simbol matematik macam ni. Oke, kurang daripada 20. Alright. Oke. Latih diri. Oke, huraikan step yang berikut dalam set menggunakan perihalan, penyenaraian, dan tata-tata pembina set. Oke, latih diri 11.1b. Kamu buat ya. Oke, kamu buat. Oke, kemudian selanjutnya yang nomor 2 nih. Nah, kita tengok dulu. Set kosong. Oke, ada namanya set kosong. Apa tuh nama set kosong? Namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Tidak ada yang bulan punya 32 hari. Oke. Maka jika M mewakili set bulan yang punya 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamai set kosong. Set kosong boleh diwakili oleh simbol seret. Nah, bulat seret. Ini atau M sama dengan kurungan, tutup kurungan terus sebab tak ada set, tak ada unsur dalam set tersebut. Oke. Yang kedua nih, oke, kamu tentukan. Oke, tentukan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Sebagai contoh ya, jika pi sama dengan segitiga yang mempunyai pepenjuru. Oke. Ya, kamu tahu pepenjuru? Ya. Cari di pelajaran sebelum kamu pepenjuru itu. Oke. Maka pi sama dengan seret. Ini kamu kena tentukan benar atau palsu. Oke. So, yang E ini benar atau palsu? Oke. Yang E ini maknanya pi sama dengan setnya tidak ada. Segitiga. Maknanya E ini dia mengatakan bahwasanya tidak ada segitiga yang mempunyai pepenjuru. Kamu setuju atau tak setuju dengan pendapat tuh? Oke. Kalau setuju kamu jawab benar, kalau tak setuju kamu jawab palsu. Oke. Seumpama di C ini. Kamu cakap, "Oh, ada nombor ganjil yang boleh dibagi tepat dengan 2." Nah, maknanya kamu jawab benar. Contoh saja ya. Oke. Macam tu ya. Alright. Kamu buat latih diri 11.1b, saya tunggu hari ini juga. Oke. Senang set nih. Nah, tadi alhamdulillah rabbil alamin.
Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.